Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Ma syaa Allah, kullu ni'matin min Allah. Ma syaa Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Sidang hadirin hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung seperti biasa, setiap hari kita membaca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kita sampai dalam tajuk kepentingan memahami sababun nuzul, sebab turun ayat. Antara faedah faham sababun nuzul ini, antaranya ialah untuk elak daripada salah faham. Pagi ni kita sambung, Imam As-Suyuti memberi contoh ayat 145 dari surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni maksudnya binatang ternak. Al-An'am, lembu, unta, kambing. Itu maksud Al-An'am. Kerana orang Arab pada zaman jahiliah, mereka menghukum tak boleh makan unta apabila unta tu sampai peringkat umur. Mereka akan jadikan unta tu unta yang dipuja, unta Tuhan. Kemudian mereka akan mengharamkan makan unta. Ini antara tahyul khurafat yang dibuat oleh orang masyarakat jahiliah. Mereka mengharamkan makan unta. Dan bila lama tak turun hujan, kemarau, kering, mereka akan jadikan unta ni sebagai binatang Tuhan pada pandangan mereka. Mereka akan ikat di ekor itu, ni pakai ikat jerami. Mereka akan ikat ranting-ranting kerin. Kemudian mereka akan cucuh api, nyalakan api. Bila api menyala, unta ni pun lari, sebab ekor ni tu panas dengan api. Unta ni lari. Bila unta ni lari, unta ni menjerit. Unta ni unta dan lembu lah, biasanya unta dengan lembu. Maka suara unta dan suara lembu ni bagi mereka menjemput guruh dan kilat. Kemudian bila turun hujan, mereka percaya dengan perbuatan mereka itulah Allah menurunkan hujan. Jadi banyak khurafat, kepercayaan karut marut yang berlaku pada zaman jahiliah. Mereka tak makan unta, tak makan kambing. Mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Sebaliknya, bila unta tu mati, dah jadi bangkai, suatu keluarga akan makan. Jadi kalau kita nak mudah faham ni, macam Hindu
Hindu mereka memuja lembu. Masyarakat jahiliah ni banyak puja unta. Tak makan unta. Sampai satu peringkat tak boleh dah naik atas unta. Unta ni unta Tuhan. Kepercayaan karut marut dalam masyarakat jahiliah. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-An'am, surah binatang ternak. Boleh makan unta. Cuma dalam fiqh kita ni ada mazhab bukan tak bagi makan unta. Makan unta, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, siapa makan unta dia kena ambil wuduk lain. Wuduk dia batal. Kerana ada hadis, man akala lahmal jazur falyatawadda. Siapa makan daging unta maka hendaklah dia ambil wuduk lain. Dia ada wuduk, tu dia makan. Di Mekah ada tempat restoran anak unta, Hashi, restoran Al-Hashi. Ramai orang-orang yang pergi buat umrah akan pergi ke satu tempat nama Aziziyah. Di situ pakak makan nasi Arab, nasi unta. Jadi ada satu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang ada ayak semayang kemudian makan unta, lepas makan unta azan, dia pun nak semayang, dia kena ambil wuduk dulu. Makan unta tu membatalkan wuduk, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, makan unta tak batal ayak semayang. Kita ada ayak semayang, kita makan unta, tak batal ayak semayang. Tetapi Imam Syafi'i meraih pendapat anak murid dia, Imam Ahmad. Imam Syafi'i kata sunat lepas makan unta tu kita basuh tangan, lepas tu sunat kita ambil wuduk. Walaupun tak batal, tapi sunat berwuduk selepas menjamah, menikmati daging unta. Okey? Macam tu. Sunat. Kerana nak ra'i mazhab lain. Imam Syafi'i ni dia bawa konsep ra'i. Walaupun berbeza pendapat, saling mera'i. Imam Abu Hanifah, bagi dia kalau ada yak semayang, lepas tu muntah banyak. Contoh orang mengandung, orang suka muntah-muntah kan, meloya muntah. Bagi Imam Abu Hanifah, muntah bukan muntah sikit-sikit lah, dipanggil mil al-fam, muntah sepenuh mulut, berak gitu muntah, ayat semayang yang kita ada tu batal, kata mazhab Hanafi. Imam Syafi'i kata mana batal ni kalau keluar kok punggung, kok kemaluan, kencing, keluar najis, keluar angin, keluar sesuatu daripada kemaluan depan belakang, batal. Kalau mulut kan kemaluan. Imam Syafi'i kata tak batal. Walaupun tak batal, Imam Syafi'i menasihati kita pengikut mazhab Syafi'i, ambillah wuduk. Kalau muntah tu ambil wuduk, kerana kita nak ra'i, nak menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi fiqh ni bukan untuk bergaduh. Sebenarnya fiqh ni kita saling meraih pendapat. Itu yang diajak oleh guru besar kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, yang saya nak bacakan pagi ni ialah dalam surah Al-An'am, Imam Suyuti letak ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapati, fima uhiya ilay, aku tak jumpa wahyu yang diturunkan kepadaku, muharraman, satu wahyu yang mengharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, orang nak makan Allah haram makanan. Tak ada makanan yang Allah haramkan. Ayat ni, konteks ayat ni ialah mereka kata unta haram, kambing haram, lembu haram. Nabi kata, aku duk dapat wahyu, aku tak jumpa ayat yang mengharamkan orang nak makan. Bahkan Allah membenarkan kita makan yang sedap-sedap, yang baik-baik, yang tayyibat, yang halalan tayyibah. Qul man harrama tayyibati minar rizq. Allah Ta'ala tanya, siapa yang berani mengharamkan makanan yang lazat-lazat, makanan yang baik-baik, yang berkhasiat, yang berkat. Siapa boleh haram? Allah tak haramkan. Aku tak jumpa pun satu ayat yang mengharamkan apa yang kamu kata haram. Illa an yakuna maitatan, kecuali yang aku jumpa wahyu, malaikat Jibril duk buat turun wahyu ni, hak hampa kata haram tu tak ada pun dalam Al-Quran. Yang aku jumpa illa an yakuna maitatan,
Yang aku jumpa haram tu ialah haram makan bangkai. Hampa tak makan unta hidup. Kalau sembelih hampa tak makan, tapi unta mampui, unta bangkai hampa makan. Yang aku jumpa maitah tu haram. Illa an yakuna maitatan, kecuali bangkai. Bangkai lembu tak boleh lah, bangkai kambing tak boleh lah. Yang tu memang ada dalam wahyu dalam Al-Quran. Jadi Nabi senaraikan apa yang Nabi jumpa yang haram ni. Yang ni pun kata haram, sebenarnya halal. Yang ni pun duk kedarah makan bangkai tu, yang tu Nabi kata yang haram. Nabi kata yang aku jumpa haram ni maitatan, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Darah mengalir. Ni pun darah, ni pun makan. Ni pun semelih dekat berhala, kerana sembelih kambing kepada berhala. Darah mereka lumurkan di Kaabah. Kambing ditinggal tepi berhala. Kalau mereka nak hajat, mereka pun tak belajar lagi sembahyang sunat hajat waktu jahiliah dulu. Sembelih kambing banyak ekor, tinggal kat berhala. Darah tu mereka bawa lap dinding Kaabah. Sebahagian darah tu mereka ambil minum gitu. Allah Ta'ala kata mereka makan darah, telan darah. Yang tu haram. Hak tu pula mereka kata halal. Mereka duk buat makan darah. Darah mengalir. Darah ni najis, mana boleh makan. Najis, kecuali dimaafkan darah dalam urat, darah dalam tulang, darah dalam isi tu, ayak isi, ayak daging tu tak apalah. Tak perlulah kita basuh daging sampai daging tu sampai hilang merah dia. Yang tu orang panggil ayak daging, itu tak apa. Darah mengalir ni tak boleh makan. Yang ketiga Nabi kata au lahma khinzir, atau daging khinzir. Masyarakat jahiliah dulu mereka makan khinzir. Yang Allah kata haram, mereka makan. Yang Allah kata tak haram, mereka pergi haramkan pula. Ini jadi celau ni. Fa innahu rijs, maka sesungguhnya ia najis. Bangkai najis, darah mengalir najis, khinzir najis. Au fisqan, atau kamu melakukan kefasikan. Uhilla li ghairillah, sembelih binatang tidak disebut nama Allah, sebut nama berhala. Ataupun sembelih sebut nama Allah tapi dikorbankan kepada hantu, kepada berhala, itu tak boleh makan. Dalam ayat lain disebut wa ma dzubiha, apa yang disembelih. Sembelih tu bagus dah, sembelih putih urat semua. Kadang-kadang dia sebut nama Allah, bismillah, Allahu akbar, sembelih. Itu pun tak boleh makan. Sebab apa? Wa ma dzubiha, disembelih sebut nama Allah, putih urat, tapi ala nusub, tujuan sembelih untuk berhala. Sembelih tujuan nak korbankan kepada berhala, nak persembahkan kepada hantu, kepada syaitan. Sembelih untuk dapat nombor ekor, semua tu haram dimakan. Walaupun sembelih, walaupun sebut nama Allah, tapi cara sembelih, niat sembelih itu mensyirikkan Allah. Yang tu tak boleh makan juga. Kemudian Allah Ta'ala sebut famanitturra, siapa yang dalam keadaan terdesak, kelaparan, kebuluran. Disebut dalam Quran fi makhmasatin, dalam keadaan kebuluran, lapar sangat-sangat. Famanitturra, dia muttar, dia terpaksa makan, dia lapar sangat-sangat. Ghaira baghin, dia tak mau makan tapi dia terpaksa makan, bukan dia sengaja makan. Wala adin, dan dia bila makan pula tak melampaui. Dia tak boleh makan sebanyak-banyaknya, makan sampai berlahak kenyang. Makan babi hutan tu, makan sampai terlantak, tersandak, kenyang. Tak boleh. Yang pertama, ghairu baghin, hati dia tak mau makan tapi dia terpaksa makan, kebuluran. Syarat kedua, wala adin, tak boleh melampau, tak boleh makan banyak-banyak sangat. Ini yang ulama fiqh kita buat kaedah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat, betul lah, keadaan darurat boleh makan bangkai, tapi tuqaddaru biqadariha, tengok kepada kadar yang munasabah. Makan, kalau tak makan mati. Jadi makan sekadar untuk sambung hidup, bukan makan sampai kenyang, bukan makan sampai sengkak, sampai tak tahu nak katalah penuh perut, bukan. Makan sikit je untuk sambung hidup. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Imam As-Suyuti kata,
Di sini ada salah faham. Salah faham dia di mana? Yang pertama, Allah Ta'ala kata, Allah suruh Nabi Muhammad cakap, apa yang orang jahiliah kata haram tu sebenarnya halal dimakan. Unta, kambing, lembu ni halal dimakan. Kemudian Allah suruh Nabi Muhammad senaraikan 3 yang mana hukumnya haram. 3 perkara ni haram, tapi masyarakat jahiliah nepa pula kata halal. Iaitu bangkai. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, khinzir. Nabi kata, aku tak jumpa yang haram, melainkan 3 ni haram. Aku tak jumpa yang haram, melainkan 3. Iaitu bangkai, darah mengalir, dan juga daging khinzir. Maka timbul sini salah fahamnya. Itu pentingnya kita mengaji tafsir ulumul Quran. Ada sebahagian ulama dalam mazhab Maliki, mereka kata ayat ni, kita tengok ayat ni, kita tengok zahir ayat, katakan wahai Muhammad, aku tidak menjumpai sesuatu yang haram untuk dimakan kecuali bangkai, darah mengalir dan anjing. Jadi ni faham apa? Yang haram ni 3 ni je. Bewak tak sebut pun halal kah? Jadi ni faham, kata ayat ni dipanggil hasr, pembatasan. Tidak ada yang haram kecuali 3 ni saja. Apa 3 ni? Bangkai, darah mengalir, dan lahma khinzir, daging anjing. Jadi daging kera ke mana? Halal kan? Ni pun kata 3 tu je lah yang haram. Ada sebahagian daripada ulama mazhab Maliki, dia kata 3 ni je haram. Kalau ditanya daging singa, singa boleh sebab dia bukan khinzir. Dia kalau kita sembelih, dia bukan bangkai. Jangan makan darah dia yang mengalir. Jadi 3 ni je haram. Bangkai, khinzir, darah mengalir. Ulama kata tak, kena tengok sababun nuzul. Ayat ni turun dalam konteks Allah nak suruh Nabi, bila mereka berhujah, ni pun kata unta haram, lepas tu bangkai ni pun makan. Jadi nak lawan hujah mereka tu. Dan kebiasaannya di Mekah memang ni duk makan yang tu, bangkai, khinzir, darah. Bangkai, khinzir, darah. Yang ni yang popular, yang ni duk makan selalu. Makanan yang haram yang memang dah jadi sebati, darah, bangkai, khinzir, ni yang tu. Kera tak ada di sana. Gajah, singa pun ni pun tak makan. Ni duk biasa makan yang ni. Maka Allah Ta'ala turun ayat pada waktu tu nak banteras 3 ni haram. 3 yang hampa duk makan ni, khinzir, bangkai, hampa duk ambil darah kambing pun duk makan. Yang tu hampa duk buat tu, jadi nak nahi mungkar yang tu dulu. Maka disebut 3. Bukan 3 ni sahaja yang haram. Jadi kena baca lagi hadis-hadis lain. Contohnya Nabi SAW sebut dalam riwayat Ibnu Abbas, ada dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sunan Abu Daud. Ibnu Abbas kata, naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang an kulli dhinabin minas siba'. Nabi larang kita makan setiap binatang buas yang mempunyai nab, taring. Naha Rasulullah melarang an kulli nabin minas siba', tiap-tiap binatang buah yang ada taring, dia akan mangsa dia akan makan atau dia terekam, dia guna taring. Maka di situ bukan daging khinzir saja yang haram, khinzir, bangkai, darah tak, maka gajah dia ada taring, haram, Nabi larang. Singa ada taring, binatang buah lah. Buaya ada, harimau, kera, semua tu ada. Jadi ayat ni kata 3 perkara haram, bukan 3 perkara ini saja only, bukan 3 ni saja. Bukan. Ayat ni bukan dipanggil ayatul hasr, ayat pembatasan. Yang haram 3, yang lain semua halal. Bukan sampai peringkat macam tu. Jadi kena tengok sebab diturunkan ayat ni.
dalam suasana masyarakat Arab memang ni minum darah, ni makan mangkai, ni makan khinzir. Ada pun binatang-binatang yang ada keliling ni unta, lembu, kambing tu banyak ni tak makan. Ni tunggu bagi mati dulu bangkai baru ni makan. Subhanallah. Maka Allah tegur tu kena dengan suasana masyarakat Arab. Yang haram banyak lagi. Yang ada taring haram lah. Binatang bertaring. Kucing pun tak boleh makan sebab dia ada taring. Kemudian kata Ibnu Abbas lagi, Nabi larang apa lagi? Wanaha an kulli mikhlabin minat tuyur. Nabi melarang setiap binatang macam burung ke, yang jenis macam ayam ke, burung ke, kulli mikhlabin, yang ada kuku. Burung-burung yang ada kuku yang mencengkam mangsanya, yang tu pun Nabi larang. Jadi kalau kita nak tahu halal dan haram, dalam ayat ni sebut bangkai anjing, khinzir dan juga darah mengalir itu haram. Kemudian anjing pun haram lah sebab dia najis mughallazah. Jilatan dia saja pun dah kena cuci sebanyak 7 kali. Makna berat lah anjing tu, mana boleh makan. Dan anjing ni Nabi kata kalau kita belah dia saja pun dah berdosa, apatah lagi kita makan. Melainkan kalau kita belah dia tu untuk tujuan jaga kebun, memburu, yang tu dikecualikan, diharuskan, dibenarkan. Jadi binatang yang bertaring tak boleh makan. Burung-burung yang menggunakan kukunya seperti burung elang, burung gagak, lagi apa lagi, burung kakak tua yang ada kuku tu, yang tu kita tak boleh makan. Kalau macam singa tu dia dua-dua lah, gigi taring, kuku dia pun dahsyat. Harimau pun dengan gigi taring dia, dengan kuku. Kucing pun dia ada dua-dua sekali. Kalau ada taring saja pun dah tak boleh makan. Haram. Okey. Jadi itu tanda-tanda haram. Selain pada tu, kata ulama, nak tahu haram ni kena tengok. Kalau binatang tu sunat dibunuh, maka haramlah kita makan. Ada binatang-binatang yang Nabi syorkan bunuh dapat pahala. Contohnya cicak. Cicak tu kita bunuh dapat pahala. Dalam Sahih Muslim disebut, siapa bunuh cicak darbatan wahidah, sekali pukul mati tu cicak, dia dapat. Nabi nak gambarkan dalam bentuk jumlah pahala yang dia dapat. Sekali pukul, atau orang utara ni dia guna terbih, dia tarik elastik tu, kena mati terus, dapat 100 pahala. Tapi kalau darbatain, 2 kali pukul, cicak lalu kat lantai, kita ambil kasut, kita pukul sekali tak mati, 2 kali baru mati. Kita pukul pelan sangat, pukul kuat-kuat, sekali hentam tu mati terus, dapat 100. Kalau 2 kali pukul baru mati, kurang 50 pahala, kata Nabi. Kalau cicak tu kita ambil kasut, kita pukul sekali kena dah, dia duk kodek-kodek lagi, pukul kali kedua kodek-kodek lagi, 3 kali baru mati, kurang lagi 25 pahala. Kalau 4 kali Nabi tak cakap lah. Jadi bunuh cicak ini disunatkan, dapat pahala. Lagi cepat dia mati, lagi cepatlah, lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Maka boleh tak makan cicak? Tak boleh, sebab itu binatang yang disyorkan kita bunuh, bukan disuruh kita makan. Lagi ada duk buat sup cicak ke, rendang cicak, jangan. Cicak di rumah saya nak cerita, di rumah Sayyidatina Aisyah, dia ada gantung dekat dinding satu getah. Kemudian anak saudara dia masuk. Kalau tak silap saya, Abdullah bin Zubair ataupun Urwah bin Zubair, anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah. Rasulullah dah wafat. Bila budak ni masuk, dia tanya makcik dia, "Makcik, itu getah apa tu di dinding?" Maka Sayyidatina Aisyah kata, "Getah ni kami guna untuk tembak cicak." Oh, kenapa bunuh cicak? Maka Sayyidatina Aisyah pun cerita dekat anak saudara dia satu cerita yang Rasulullah cerita. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW pernah cerita kepada aku cerita ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar dalam api. Nabi Ibrahim dibakar.
Ada riwayat sebulan api yang bakar tu, Nabi Ibrahim jatuh dalam tu, sebulan baru padam api. Nabi Ibrahim dibakar selama 1 bulan. Subhanallah. Nabi Ibrahim dilempak menggunakan manjanik, dia terbang, dia dilempak daripada dia terbang di ruang udara, kemudian jatuh atas api tu, gedebub jatuh. Tapi Allah selamatkan dia. Dia tak patah pinggang, tak tergeliat, tak salah urat, dia jatuh elok dan tak terbakar. Sebulan tu api besar. Semua binatang datang bawa ayak untuk cuba padamkan api. Burung bawa setitik ayak. Itulah yang dia boleh buat pun. Dia kata, walaupun setitik tak terpadam, tapi ini usaha. Yang penting usaha. Aku dah usaha, nanti kalau Allah Ta'ala tanya aku boleh jawab, aku dah usaha. Aku dah cuba tolong. Setitik pun setitik lah. Tak kat mana boleh. Semua binatang tolong Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dalam api tu, dia selesa je. Dia tak panas, tak terbakar, tak hangus. Tapi binatang-binatang yang simpati ni datang. Kecuali kata Nabi, cicak. Cicak ni dia tengok je. Dia tak tolong. Bahkan cicak ni, dia hembus api tu bukan nak bagi padam. Dia hembus, dia tiup. Dia tiup tu nak bagi besar lagi api. Api dah cukup besar dah. Api yang sebulan baru terpadam. Cicak ni dia jahat, khianat. Dia hembus. Maka sunat bunuh cicak. Tu cerita dia. Ada dalam hadis. Baik. Jadi kita juga sunat bunuh tikus. Nabi kata ada 5 binatang yang khamsun minal fawasiq, 5 binatang makhluk perosak. Kata ulama bukan 5 ini saja, 5 ni sekadar contoh. 5 ni bukan tahdid, bukan 5 saja, ada banyak lagi. Yang penting makhluk perosak. Nabi kata contohnya ada 5 khamsun minal fawasiq, 5 ekor binatang makhluk perosak. Yuqtalna fil hilli wal haram. Boleh bunuh di mana-mana. Tanah halal boleh bunuh, tanah haram pun boleh bunuh. Maka Nabi sebut antaranya helang. Helang yang kalau dia ganggu, dia ambil makanan kita apa semua, kita boleh bunuh. Hidah wal fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal kalbul aqur, anjing gila, boleh bunuh walaupun di tanah haram Mekah ke Madinah. Sekiranya ada anjing gila, Nabi kata bunuhlah. Makhluk-makhluk perosak ni boleh dibunuh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ayat yang kita baca ni ialah ayat 145 surah Al-An'am. Kena faham sababun nuzulnya. Allah sebut 3 perkara haram, bukan 3 ini sahaja. Bukan 3 ni sahaja. Allah sebut khinzir, Allah sebut bangkai, Allah sebut daman masfuhan, darah mengalir. Kerana kebiasaan orang Arab ni duk makan 3 ni, maka Allah sebut 3 ni. Bukan 3 ni je haram. Haram ni banyak. Kita kena tengok dalam kitab-kitab hadis, kena baca lagi dalil-dalil yang lain. Okey. Allah Ta'ala sebut tentang bangkai ni. Dalam surah yang lain Allah perincikan lagi jenis-jenis bangkai. Ada yang munkhaniqatu, ada yang mati tercekik. Itu pun bangkai kata Allah. Pokok tumbang, ayam ada bawah tu, pokok pun terkepit, mati terkepit. Tak disembelih pun, mati terkepit. Itu bangkai. Wal mauqudhatu, yang mati dipukul. Biasanya orang Arab ni dia ada tongkat, dia pukul ayam sampai mati. Ayam tu rajin main depan rumah dia, rajin duk buang najis kan, dia geram sangat, dia ambil tongkat, dia pukul ayam pun pelanting pergi hujung tu mati kerana kena pukul. Itu pun bangkai. Wal mutaraddiyatu, binatang yang jatuh daripada tempat tinggi. Di negara Arab ni dia ada bukit-bukit kan. Jadi sekiranya binatang tu dia bergaduh dengan kawan dia, ataupun dia gelincir kaki, dia tergolek-golek, jatuh daripada tempat yang tinggi, gedebuk bawah, mati tak disembelih. Ini pun bangkai. Allah cukup detail benda ni. Cukup detail. Sebab kenapa Allah sebut? Sebab orang masyarakat jahiliah, binatang yang jatuh tu ni pun ambil makan. Maka Allah Ta'ala sebut yang terkepit, yang dipukul. Wal mutaraddiyatu, yang jatuh daripada tempat tinggi. Wan natihatu, yang ditanduk, kawan dia bergaduh, tanduk mati. Wan natihatu, binatang yang mati kerana ditanduk. Mereka berlawanan, tanduk mati. Tak boleh makan, itu bangkai. Wa ma akalas sabu', begitu juga
Bangkai ni ialah binatang yang dibaham oleh binatang buas. Binatang buas. Kucing dia makan burung. Dia dapat burung, dia makan. Dia makan separuh, mati dah burung tu. Kita pun tengok, kita halau kucing. Ada separuh lagi, kita basuh. Potong, kita masak gulai. Tak boleh. Sebab binatang tu dimakan oleh binatang buas. Tak boleh. Illa ma zakkaitum. Kecuali kalau binatang tu masih hidup. Dia dibaham oleh binatang buas. Illa ma zakkaitum. Kecuali dia masih hidup dan kamu sempat sembelih dia. Dia hidup lagi. Hidup yang bukan nyawa-nyawa ikan lah. Hidup yang hayah mustaqirah. Hidup yang masih kuat bergerak. Kalau kamu sempat sembelih, kamu boleh makan. Begitu. Kemudian ada lagi dalam ayat-ayat yang lain, buruan. Kita halal makan, kita boleh hantar anjing yang terlatih. Kita hantar dia, kita sebut Bismillah. Kita suruh dia pergi terekam seekor binatang buas. Kita hantar anjing untuk membaham sang kancil contohnya. Jadi dia pun gigit sang kancil tu sampai mati. Yang tu kita boleh makan. Sebab anjing kita tu dikira seperti anak panah yang kita lepaskan. Kita lepaskan anjing. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat anjing yang terlatih tu. Bila kita suruh pi, dia pi. Bila kita panggil balik, dia balik. Dan bila dia membunuh, dia tak makan. Dia cuma gigit bagi mati. Maka kita boleh makan sang kancil tersebut, rusa tersebut, kita boleh makan. Dengan syarat kita kena basuh dululah. Tempat gigitan itu ada air liur anjing. Basuh dulu 7 kali, sertu 7 kali. Kemudian kita boleh makan. Dia ada syarat dia lah. Syarat anjing terlatih. Jadi boleh belah anjing dalam kitab fiqh untuk menjadikan dia anjing yang dilatih memburu ataupun anjing untuk jaga kebun. Itu dibenarkan dalam syariat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Jadi kita dah sebut dah tadi tentang unta. Unta ni Allah Ta'ala suruh kita hargai. Tapi jangan sampai memuja unta. Banyak ayat Allah Ta'ala suruh hargai unta. Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa mereka tak mau tengok unta dan fikir bagaimana Allah ciptakan unta? Saya tengok ada soalan, saya tengok orang Indonesia tembak burung guna senapang angin, tak sempat sembelih. Boleh makan ke? Dia tengok kepada peluru tu. Kalau peluru ke kacang tu, burung tu jatuh, mesti sembelih dulu. Kalau peluru tu peluru yang tajam, yang boleh tembus dan mengeluarkan darah, melukakan, maka kalau dia jatuh, kita sembelih. Kalau dah mati, halal. Kalau peluru tu melukakan, maka dia hukum seperti anak panah. Anak panah ni kita tarik, kita dalam mazhab Syafi'i sunat sebut bismillah. Sunat sebut bismillah. Kalau terlupa sebut pun tak apa. Dalam sebahagian mazhab wajib sebut bismillah. Kita tarik anak panah kita tu, dia tajam, dia kena, tembus, luka, berdarah, maka kalau binatang tu mati, kira sembelih dah tu. Sembelih ni ada sembelih di tengkuk ni dengan syarat putus 2 urat. Urat marik dan urat halqum. Urat pernafasan dan urat makan minum ni tu. 2 urat ni wajib putus. Ada 2 lagi urat dipanggil wadaj kanan dan kiri, yang tu sunat. Jadi ada 4 urat lah. 2 urat wajib diputuskan, 2 urat lagi sunat diputuskan. Kalau boleh sembelih depan-depan macam ni, kita sembelih di tengkuk. Kalau jauh, kita tembak, kita panah. Yang tu dalam fiqh disebut SJJ. SJJ ni sembelih jarak jauh. Tarik anak panah, tembak. Tarik bagi cekal-cekal, pak, kena tu, berdarah dia, jatuh. Kalau dia masih kuat, kita sembelih di leher. Kalau dah mati ataupun nyawa-nyawa ikan, biarlah dia mati, tak perlu sembelih pun tak apa, halal dimakan. Memanah, menembak, ataupun kalau orang yang ada binatang anjing tu, dia boleh lepaskan anjingnya dengan niat memanah, dengan niat menembak. Anjing digigit,
dengan syarat-syarat yang saya sebut tadi, anjing dia benar-benar terlatih. Suruh pergi ke satu tempat, anjingnya pergi. Suruh patah balik. Dan kalau anjing ni menggigit, dia tak makan daging, dia cuma bagi mati saja, dia memang taat kepada tuan dia. Tuan dia potong bagi, baru dia makan. Maka itu jadi anjing terlatih. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi panjang lebar kita pada pagi ini, kita nak cerita, jangan bila kita baca Quran, kita baca terjemahan, terus kita rasa kita dah faham tafsir. Kerana ada orang menyeleweng baca Quran, dia faham sendiri, dia kena tengok kitab tafsir, dia kena tengok ulumul Quran, kena tengok sebab turun ayat tu kenapa. Contoh yang lain ialah riba, tuan-tuan, riba. Riba ni kita hutang seseorang RM100, dia suruh bayar RM200. Itu riba. Ribal fadli. Hutang sikit, bayar lebih. Dalam Quran sebut ad'afan mudha'afah. Yang kata riba ni bila perlu dibayar berganda-ganda. Dalam Quran sebut riba ni, yang kata riba, hutang yang perlu dibayar ad'afan mudha'afah, berganda-ganda. Contoh hutang 100, gandaannya 200 atau 300 atau 400. Persoalannya macam ni. Kalau kita hutang seseorang tu 100, kita kata bulan depan aku bayar. Dia kata bayar bulan depan, bayar 120. 100 tu hutang 120. RM20 lagi tu dia cas kena bayar lebih. Itu riba tak? Riba tak? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain lah, dalam fiqh 4 mazhab ni, itu juga riba walaupun 100 bayar 120, walaupun tidak berlaku gandaan-gandaan. Lebih sikit, 100 bayar 100 RM1 pun riba, 100 bayar 102 ringgit pun riba, 100 bayar 100 ringgit 50 sen, 50 sen tu pun riba. Kerana hutang ni kita bagi kepada orang atas dasar kesian, ihsan, belas kasihan. Kita tak boleh ambil untung. Nak ambil untung, meniaga. Ahallallahu al-bay', Allah mengharamkan jual beli. Jual beli ada untung, ada modal, ada untung. Okey, jual beli tak apa. Sebab orang yang beli tu orang yang berkemampuan. Kita pun buat perkhidmatan, kita jual, tentu ada untung. Barang RM1.50, kita jual RM2. Kita nak untung. Meniaga siapa tak mau untung? Kita memerlukan untung. Tidak ada orang jual modal. Kalau dia kata ni saya jual modal, itu ditipu. Meniaga tidak ada jual modal. Macam tu. Okey, kalau hutang tak boleh ambil untung. Beri hutang ni sekadar kasihan, kesian belas, mana boleh untung. Jadi baik bagi hutang 100, kita syaratkan bayar RM101, 101. RM101 itu pun riba. Habis tu Quran sebut riba ni ad'afan mudha'afah. Riba itu ialah bayaran yang berganda-ganda. Itu kita kena tengok tafsir, sababun nuzul, sebab diturunkan ayat tu. Dalam kalangan masyarakat Arab ni biasanya kalau dia bagi hutang, dia akan minta bayar 1 kali ganda atau 2 kali ganda. Jadi itu dipanggil, ayat itu diturun yajri majral ghalib, diturunkan mengikut ghalib, kebiasaan orang Arab macam tu. Maka hutang yang perlu dibayar berganda-ganda tu tak dilihat dalam fiqh. Ulama-ulama fiqh tak tengok pun gandaan-gandaan tu. Yang penting lebih sikit tu riba. Lebih sikit tu riba. Sikit ke banyak ke riba. Begitu. Saya sebut ni kerana ada yang berlaku penyelewengan. Sebahagian yang tak faham, dia kata kalau hutang 100, orang suruh bayar 150, tak riba lagi. Kalau hutang 100, kena bayar 200 ke atas baru riba. Ini salah. Riba tetap riba walaupun sedikit. Quran sebut bayaran berganda-ganda tu dipanggil ayat tu tajri majral ghalib. Ayat itu turun mengikut kebiasaan masyarakat Arab. Arab ni macam ni, dia bila beli unta, nak cerita ayat ni,
ayat riba ni macam ni. Bila seseorang tu beli unta, dia tak ada duit nak bayar, dia beli unta. Dia beli unta. Okey. Dilihat kepada umur unta, harga unta. Kalau unta tu harganya 5,000, unta yang dia beli pula umur setahun. Zaman jahiliah dulu, mereka akan bagi peluang tempoh bayaran selama setahun. Sebab unta yang dia beli tu umur setahun. Katakan harga unta 5,000 waktu dia beli, tempoh bayar selama setahun. Cukup setahun dia mesti bayar, dia wajib bayar. Dan bayar dia pula, kalau dia beli 5,000, dia kena bayar 10,000. Macam tu. Contoh kedua, dia beli unta ni umur 2 tahun. Ni cerita zaman jahiliah dulu. Dia beli unta umur 2 tahun, dia tak ada duit nak bayar. Dia beli secara hutang. Unta umur 2 tahun. Harga unta berapa? Kita katalah 4,000. Unta ni harga 4,000. Umur unta 2 tahun. Maka dia diberi tempoh bayar loan tu pun 2 tahun. Kerana unta umur 2 tahun, dia boleh bayar dalam tempoh 2 tahun. Banyak mana dia kena bayar? Harga unta 4,000. Oleh kerana 2 tahun, dia akan jadi 4,000. Nanti bayar 4, 8, 12,000. 4,000 bayar 12,000. Sebab 2 tahun. Itulah yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Arab jahiliah pada zaman dulu. Maka Allah melarang, kalau nak bagi hutang dekat orang, jangan suruh bayar lebih. Jangan ambil untung atas hutang orang tu, tidak boleh. Kalau nak untung, meniaga, bukan bagi hutang. Begitu. Jadi ayat-ayat Quran ni tidak boleh dipaham secara zahir. Ada ayat Quran yang mudah kita faham, ada ayat Quran yang memerlukan kepada tafsiran ulama, kena melihat hadis, melihat ayat-ayat Quran yang lain lagi, dan kena belajar usul tafsir ataupun yang kita kongsikan pada setiap pagi ini, iaitu ulumul Quran, satu subjek, satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Sebab sangat berat bagi orang yang menghurai ayat Quran, lari daripada maksudnya yang sebenar, itu sangat berat. Nabi sebut, man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsir Quran dengan buah fikirannya sendiri, dia tidak ada bekalan-bekalan ilmu, disiplin ilmu. Siapa tafsir Quran bi ra'yihi, dengan buah fikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah, dia telah menempah satu tempat dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Okey, soalan, ada orang hutang tak bayar. Jika kita halalkan tanpa pengetahuan dia, adakah orang yang berhutang itu akan dipertanggungjawabkan lagi ke atas hutangnya? Dia hutang kita tak bayar. Okey, kita halal tanpa dia tahu. Oleh kerana dia tak tahu, dia kena bayar. Contohnya kita mati. Bila kita mati, dia tak ada info kata hutang itu sudah dihalalkan. Kita dah tak mau ambil kisah dah hutang tu. Hutang kita tak mau, dah dia tak bayar, kita pun halal. Dia ada dua cara. Setengah orang dia, selagi dia hidup, dia tak halal, tapi dia sebut macam ni, kalau aku mati halal lah. Dan mungkin dia cakap tu pun isteri dia tak dengar, anak dia tak dengar, dan orang yang berhutang pun tak dapat info. Maka orang berhutang ini wajib bayar. Sebab tidak ada bukti yang dia halalkan, maka orang berhutang wajib bayar. Bila dia mati, orang berhutang ni kena bayar kepada waris si mati. Kalau yang mati tu suami, tentu ada isteri dan anak-anak. Hutang wajib dibayar. Kalau tak bayar, nanti dia akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hutang wajib dibayar. Cuma Nabi syorkan kepada kita ni, kalau orang berhutang, kita tahu dia mampu bayar, dia tak mampu bayar sekarang, tapi nanti dia mampu bayar, maka kita lanjutkan tempoh. Wa in kana dzu usratin, jika orang tu sekarang dia tak mampu bayar lagi, dia kata dia tak mampu bayar lagi, nanti lepas PKP insya-Allah saya bayar, sekarang saya tak ada duit lagi, saya tak boleh bayar lagi. Bukan dia tak mau bayar, dia tak boleh bayar lagi.
Fanaziratun ila maisarah. Lanjutkan tempoh sehingga dia mampu bayar. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita nampak dia ni memang orang susah, dia nak bayar tapi kita kesian lah dekat dia. Hutang pun tak banyak mana. Hutang RM10 je, dia tak mampu bayar. Allah Ta'ala sebut, wa antasaddaqu, kamu bersedekah kepada dia. Kamu telefon beritahu, hello, hutang RM10 tu tak payah bayar lah, saya halal lah, saya sedekah. Wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu. Nabi SAW bercerita, ada mayat ketika dia nak mati sakaratul maut, Allah hantar malaikat. Malaikat yang cabut nyawa tu Izrail satu, ada malaikat lain lagi. Malaikat mai tanya dia, kamu ada buat baik tak? Kamu ada buat baik tak? Orang yang sakit nak mati ni, dia lupa, dia kata, la a'lam, saya tak ingat apa kebaikan yang saya buat. Saya tak ingat. Rasa-rasa tak ada saya buat baik apa pun tak ada. Malaikat kata, cuba ingat, ada kamu ada buat baik? Dia pun tak ingat lagi. Sempat lagi tu duk bercakap dengan malaikat. Mungkin kita yang tengok orang nak mati ni, kita tak nampak, tapi dia di alam lain, dia sedang berdialog dengan malaikat. Malaikat kata, cuba kamu ingat-ingatlah, kamu ada buat baik. Laki ni kata tak ada. Mana laki ni mungkin dia tak solat, dia tak tutup aurat ke apa, tapi dia ada kebaikan dia. Malaikat kata, cuba fikir, ada kebaikan kamu. Saya ada tulis dalam 40 hadis jalan ke syurga tu. Antara amalan masuk syurga. 40 hadis jalan ke syurga dalam kitab tersebut. Jadi dia pun fikir-fikir, menung. Dia kata, ada satu lah, ini je lah kebaikan saya. Saya rasa yang ni lah, yang lain tak tahulah. Saya berurus niaga, saya berniaga. Orang hutang, orang tak bayar hutang, saya tengok dulu. Kalau orang tu berkemampuan, saya akan lanjutkan tempoh bayaran. Dia tak mampu bayar lagi, tak apa, saya tak strict sangat. Bank pun macam tu lah kan. Bank mengamalkan, kalau duit kereta kita tu kita tak bayar, dia okey lagi. Kalau 2 bulan dia dah lambat tu, baru dia peringat, dia tak tarik terus kereta. Begitu. Jadi dia kata, orang yang berhutang, kalau dia ada kemampuan untuk bayar, dia tak mampu bayar, saya lanjutkan tempoh. Tapi kalau saya tengok orang tu memang susah, saya halalkan. Saya bagi tahu dia halal, tak perlu bayar lah. Macam tu. Maka kerana kebaikan dia berniaga dan ada kesian belah kepada orang ni, Allah ampun dosanya dan dia dicabut nyawa. Allah Ta'ala memberi arahan, masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ada orang hutang tak bayar. Jika kita halalkan tanpa pengetahuan dia, halal ni sebaik-baiknya kita bagi tahu lah. Kalau kita tak bagi tahu, walaupun kita halal, dia tetap kena bayar. Kalau kita lafazkan bolehkah? Kita tak nak dia malu. Kalau kita betul-betul nak halal, kita bagi tahu dia. Ataupun kalau tak bagi tahu dia pun, kita kena cakap dengan isteri, dengan anak-anak kita. Itu dia jadi macam satu wasiat. Kena cakap, kena bagi tahu. Ni fulan bin fulan ada hutang abang, ni nak bagi tahu ni abang dah halal dah. Jadi kalau abang mati, kamu tak payahlah tuntut. Kena cakap macam tu. Ini yang Nabi kata, sepatutnya orang Islam nak tidur malam, dia ada tinggalkan wasiat. Sama ada wasiat bertulis, Nabi kata tulis. Kita cerita kat isteri kita, kat anak-anak kita, kadang-kadang mereka tak tahu apa. Mungkin dalam bank kita ada duit yang orang suruh kita infakkan. Ada RM500, orang masukkan dalam akaun bank kita, akaun peribadi, orang suruh kita bagi kepada fakir miskin. Okay, kita pun kata baik, insya-Allah. Kita duk ingat nak pergi bagi, tiba-tiba kita mati. Isteri kita tak tahu, dia ingat RM500 tu dalam akaun tu semua hak suami, mana nak tahu. Jadi isteri akan faraid kepada anak, kepada isteri apa semua. Itu salah. Jadi kita ni kena cerita. Kalau tak bertulis pun, mulut pun okey lah. Kalau ada tulis lagi bagus. Nabi kata sebelum tidur, ceritakan kepada isteri dan anak-anak. Ni dalam bank abah ni ada 500, petang tadi ada orang bagi, orang amanahkan suruh abah bagi kepada fakir miskin. Ni dah malam dah ni. Esok lah, abah ingat esok lah abah akan
500 ni nak pergi bagi kepada fakir miskin. Bukan duit abah, orang amanah. Kena cakap. Kalau kita tak cakap, masalah. Itu sebagai contoh lah. Perlu sebelum tidur kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu. Banyak mana hak kita, banyak mana bukan hak kita. Semua tu, itu yang dipanggil wasiat. Wasiat supaya anak isteri kita tahu ada maklumat tentang perkara tersebut. Okey. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah kita pada pagi ini. Kita sentuh tentang ayat riba. Riba itu walaupun disebut dalam Quran bayaran berganda-ganda, tak sampai satu kali gandaan pun, yang lebih itu tetap dikira riba. Kemudian ayat Quran berkaitan Allah Ta'ala sebut haram 3 perkara. Bukan 3 perkara itu sahaja. 3 perkara ini sekadar untuk melawan hujah orang-orang kafir zaman jahiliah yang minum darah, makan bangkai dan juga makan khinzir. Maka Allah sentuh 3 itu dulu, sebab itu 3 itu yang paling penting, yang perlu dibantras daripada kegiatan buruk mereka. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang diharamkan, seperti kalau di tempat kita ni haram makan ular kerana dia membahaya, racun. Haram makan bewak, kan. Tapi ada juga bangkai yang dihalalkan, kata Nabi. Uhillat lana maitatan, 2 bangkai Nabi kata. Lana untuk kita aja. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Uhillat lana, halal untuk kita, dihalalkan untuk kita umat Nabi Muhammad ni saja. Umat-umat lain haram juga. Maitatan, 2 bangkai. Ini special untuk umat Nabi Muhammad. 2 bangkai yang halal, iaitu as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Wa uhillat lana daman, dan dihalalkan untuk kita, khas untuk kita, khas 2 darah, iaitu al-kabidu wat-tihal, limpa dan hati. Kita sembelih lembu, kambing, limpa hati tu, dia asalnya darah, tapi bukan darah mengalir, darah macam darah beku lah, limpa dan juga hati. 2 darah yang dihalalkan, dan 2 bangkai yang dihalalkan khusus untuk kita umat Muhammad. Tak perlu sembelih pun, iaitu ikan dan juga belalang. Serangga-serangga lain haram dimakan. Belalang dia pun serangga, tapi dia halal dimakan. Ikan ni, kalau mazhab Syafi'i bukan ikan saja. Nabi pernah ditanya tentang air laut. Nabi kata air laut itu at-tahuru ma'uhu, airnya itu suci, menyucikan. Air laut itu air mutlak, boleh berwuduk, boleh mandi wajib, boleh cuci najis. Al-hillu maitatuhu, halal bangkai laut, termasuklah udang, sotong, apa semua. Walaupun sebagai mazhab dia kira ikan saja, mazhab Syafi'i dia umum. Ikan dan yang seumpamanya, hidupan air, sotong, ketam, udang, apa sajalah. Walaupun nama kuda laut ke apakah, semuanya hidupan laut halal dimakan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi besok pagi, insyaAllah. Esok pagi tajuk kita masih lagi sababun nuzul, tapi pecahannya yang lebih menarik. Imam As-Suyuti dia akan pecahkan sababun nuzul ini. Ada yang bila orang tanya soalan, Nabi pun bacakan ayat Quran. Kata Imam Suyuti, itu Nabi baca, itu bukan sababun nuzul. Ada orang duk ingat itu sababun nuzul. Orang tanya soalan dan Nabi pun baca. Ayat tu memang dah ada dah. Bukan itu Nabi baca. Adapun sababun nuzul ni, bila orang tanya Nabi tak boleh jawab, tiba-tiba turun ayat, itu baru sababun nuzul. Dia ada pecahan-pecahan dia lah yang akan dihurai oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Terima kasih kepada semua, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.